Assalamualaikum. Jadi hari ni kita nak sambung mengenai interference gelombang. Interference ni seperti mana kamu tengok dalam gambar tu, kan? Ada dua ekor itik, dia duduk atas air dan kedua-duanya menghasilkan gelombang air lah. Kedua-duanya menghasilkan gelombang air. Kamu tengok ni lah, dia punya riak-riak air ni gelombang. Yang ni daripada itik yang pertama dan ni itik-itik yang kedua. Jadi kamu akan dapat tengok betapa gelombang ni dia bertindih antara satu sama lain. Dia bertindih antara satu sama lain. Jadi bila mana dia bertindih ni, apakah yang telah terjadi? Apa yang akan terjadi pada gelombang sekiranya ia bertindih antara satu sama lain? Ataupun perkataan yang lebih saintifik dia bersuperposisi. Bersuperposisi. Apa yang berlaku pada gelombang-gelombang ni bila mana dia bersuperposisi? Okey, kita pergi pada prinsip superposisi. Prinsip superposisi menyatakan bahawa apabila dua gelombang bersuperposisi, sasaran paduan ialah hasil tambah sasaran individu bagi dua gelombang tersebut. Jadi bila mana dua gelombang ni dia bersuperposisi, jadi sasaran dia untuk kedua-dua gelombang ni, contohnya kalau macam amplitude satu, amplitude yang dua ni satu juga. Jadi kalau macam yang ni A, kita bagi B kan, dia bersuperposisi. Jadi sasaran hasil dia adalah gabungan antara A tambah B. Macam itulah maksud dia. Maksudnya berapa dia punya sasaran yang terhasil itu adalah campuran antara dua individu bagi gelombang tersebut. Okey, interference dengan sumber gelombang koheren. Okey, interference interference gelombang ialah superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Dua sumber gelombang adalah koheren apabila frekuensi kedua-dua gelombang adalah sama dan beza fasa adalah tetap. Superposisi gelombang menghasilkan interference membina dan interference memusnah. Jadi bila mana gelombang ni dia bersuperposisi, dalam bahasa mudah dia bertemu. Dia bertemu dua ni ataupun dia bertindih, akan menyebabkan terhasillah gelombang inference gelombang. Akan ada inference gelombang. Lepas tu kamu tengok dalam gambar ni, sama ada dia memusnah ataupun dia akan membina. Okey, contoh kamu tengok ni sebelum superposisi. Okey, interference membina berlaku apabila dua puncak bersuperposisi untuk menghasilkan satu puncak yang tinggi. Contoh kamu tengok ni, ni gelombang daripada Q, ni gelombang daripada P. Bila mana dia ni bertemu, dia akan semasa bersuperposisi dia akan menghasilkan satu gelombang yang lebih besar. Dia membina. Kita panggil interference gelombang membina. Jadi berapakah dia punya amplitude dia ni? Jadi amplitude dia adalah, kita panggil adalah campuran antara gelombang satu, gelombang Q ni dengan gelombang P. Yang satu ni dengan yang sebelah ni satu lagi. Jadi A tambah A sama dengan 2A. Jadi bila mana dia bersuperposisi, dia punya amplitude untuk gelombang superposisi ni adalah 2A, iaitu campuran antara gelombang 1 dengan gelombang 2 ni. Jadi menghasilkan 2A. Dan selepas bersuperposisi dah dia bercantum gitu, dia akan melerai balik semula kan. Dia akan lerai semula dan dia akan berpisah dan mengalami ataupun dia punya amplitude dia adalah seperti yang sebelum superposisi. Tadi dia 2A, selepas dia berpisah
Dia dah habis superposisi dia, dia akan patah balik ke tempat masing-masing dan dia akan mempunyai amplitude yang sama sebelum superposisi. Kan, yang ni. Okey. Itu kita panggil interference membina antara dua puncak. Okey, interference membina juga berlaku pada dua lembangan. Lembangan ni yang ke bawah itu lembangan. Kan? Dia ada puncak dan yang ke bawah ni adalah bawah tu adalah lembangan. Jadi kita cerita pasal lembangan pula. Okey, sebelum superposisi, selepas superposisi pun dia sama juga. Dia adalah campuran antara amplitude yang ni dengan amplitude yang satu lagi. Dia akan membentuk lebih ke dalam, kan? Dia adalah 2A, hasil campuran negatif A tambah dengan negatif A jadi negatif 2A. Jadi selepas sahaja dia habis superposisi tu, dia akan patah balik membentuk lembangan masing-masing dengan amplitude sama sebelum superposisi. Okey, kalau interference memusnah. Okey, interference memusnah pula apa akan jadi? Interference memusnah apabila berlaku satu puncak atau satu lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan sesaran paduan sifar. Jadi kamu tengok ni amplitude untuk P, ni amplitude untuk A. Dia negatif A sebab dia ke bawah, dia negatif lah. Manakala yang ni dia ke atas. Bila mana bertemu sahaja, kamu akan dapati dia akan menghasilkan sesaran paduan yang mana nilai dia adalah kosong. Sebab apa? Sebabnya amplitude Q ni sama dengan amplitude P. Dan mana A tolak A sama dengan kosong lah. Jadi sesaran paduan dia adalah kosong. Dan mereka akan kalau macam P ni dia ke depan ke sana, dia ke sana dengan dia akan patah balik dengan amplitude, nilai amplitude yang sama sebelum superposisi. Begitulah juga dengan Q. Okey, kita ini adalah eksperimen. Sebab tu saya cakap kepada kamu, tolong ambil tahu mengenai eksperimen. Semua eksperimen fizik ni sangat penting untuk kamu tahu. Okey, kamu tengok ni eksperimen menunjukkan interference dengan dua sumber gelombang koheren. Dua sumber yang mana kedua-dua gelombang ni dia adalah mempunyai amplitude yang sama. Itu dimaksudkan dengan apa? Gelombang tu koheren. Okey, mana kamu tengok macam mana dia sediakan. Okey, ada penggetar spera yang menghasilkan dua gelombang membulat. Jadi ni penggetar ni dia akan menghasilkan gelombang membulat lah, bulat kan. Okey, lepas tu dia ada satu lagi kan. Maksudnya bila mana dia bulat, bila mana dia membulat macam ni, bulat gitu. Ada lagi satu yang sebelah ni dia membulat dan di akhirnya sama-samalah terkena kan. Antara dua gelombang ni akan bertindih antara satu sama lain. Jadi macam mana interference tu dapat kita tengok lah kan, dapat kita kira kan. Okey, corak interference gelombang cahaya. Ini adalah eksperimen yang mana untuk mengkaji bagaimanakah coraknya. Mungkin kalau kamu ada dalam buku rujukan, dia ada tunjuklah result dia macam mana kan. Okey, kalau macam ni pula untuk melihat macam mana gelombang bunyi kan, dua pembesar suara. Kalau kita letak macam ni, apa yang jadi macam gelombang dia. Sedangkan kamu tahu macam dia akan ada gelombang kan, bunyi kan. Sini pun ada satu lagi gelombang. Jadi kamu akan tengok akan ada pertindihan gelombang, betul tak? Akan ada pertindihan gelombang yang mana dia akan berlakulah superimpose. Superposisi lah, superposisi. Okey, dalam aktiviti 5.19, dapatkah anda mengenal pasti interference membina dan memusnah bagi gelombang air dan cahaya dan bunyi? Okey, untuk gelombang air yang kamu tengok ni, okey, rajah 5.6 kosong menunjukkan corak interference gelombang air yang dihasilkan oleh dua sumber koheren S1 dengan S2.
ni S1, ni S2. Okey, yang dikatakan dengan koheren ni, dia punya frekuensi dia sama, dari segi amplitude dia pun sama. Okey, di dalam tangki riak. Jadi kamu akan dapati pertama sekali kamu akan dapat tengok pertindihan. Dia akan ada pertindihan antara gelombang. Lepas tu, yang kamu lagi boleh perasan apa dia, adanya garisan. Nampak? Garisan tengah dengan kawasan cerah dan gelap berselang-seli. Kamu nampak ni? Dari garisan ni. Ni garisan. Kan? Ni satu garisan. Ni satu garisan. Nampak? Disebabkan oleh gelombang, pertindihan gelombang ni, kamu boleh nampak garisan-garisan ni. Okey. Kawasan cerah tu adalah gelombang, tambah dengan gelombang, kamu akan dapati dia superposisi lah. Dia akan berbentuk macam ni. Manakala kawasan gelap ni, ini adalah puncak. Ini puncak. Puncak dengan puncak, dia akan jadilah gelombang membina. Kan? Manakala yang gelap ni sebenarnya adalah lembangan dia. Okey, kan dia ada gelombang ni, dia ada yang ni puncak dan dia ada lembangan. Kan? Itu dia untuk lengkap untuk satu gelombang. Kemudian dia puncak balik, kemudian dia turun balik jadi lembangan. Okey, jadi kawasan gelap tu adalah kawasan lembangan. Yang bawah ni adalah kawasan lembangan. Yang ke bawah ni. Bila mana dia lembangan 1 tambah lembangan 2, dia akan lagi mendalam lah. Lagi superposisi lah. Okey, manakala kawasan kelabu adalah interference memusnah. Kat sini kamu akan tengok bahawa dia sebenarnya bertemu macam tu. Bertemu gitu. Yang ni ke atas, yang ni ke bawah. Jadi dia bertemu, dia akan jadi memusnah. Okey. Jadi sebab itulah kamu akan dapat tengok adanya kawasan kelabu. Manakala kawasan garisan dengan kawasan cerah dan gelap berselang-seli, kamu nampak macam seli. Tapi dia ada satu ni, garisan kelabu ni sebenarnya itu adalah kawasan interference memusnah. Okey. Interference gelombang cahaya. Okey, rajah 5.61 menunjukkan corak interference yang terbentuk pada skrin bagi cahaya daripada pen laser. Gelombang cahaya terbelau yang muncul daripada dui celah adalah koheren. Superposisi gelombang daripada dui celah menghasilkan corak yang terdiri daripada pinggir cerah dan pinggir gelap. Interference membina menghasilkan pinggir cerah, manakala interference memusnah menghasilkan pinggir gelap. Jadi kamu dapat tahulah di sini adanya yang makin cerah ni, ada yang gelap. Jadi kamu tahu yang cerah ni sebenarnya apa yang terjadi adalah interference membina. Yang gelap ni interference memusnah. Memusnah. Maksudnya yang puncak bertemu lembangan, dia musnah lah. Manakala yang ni mungkin juga puncak bertemu puncak. Puncak bertemu puncak, dia akan lebih ni lah. Dia akan lebih tinggi. Okey, jarak pemisahan celah yang lebih kecil. Yang ni jarak pemisahan celah yang lebih besar. Okey. Nanti kita akan pergi kepada bunyi pula. Okey, kalau kita tengok pula gelombang bunyi. Kamu tengok gelombang bunyi, dia punya ni. Kan bunyi kan kita tak boleh tengok. Kita tak boleh nampak gelombang bunyi tu macam mana. Macam tadi gelombang air, gelombang cahaya, kita boleh tengok. Kalau gelombang bunyi ni kamu tak dapat tengok lah. Jadi kita hanya dapat melihat kesannya sahaja. Kesan dia sahaja. Okey, interference gelombang bunyi. Gelombang bunyi tidak dapat dilihat. Pemerhati hanya dapat mendengar bunyi yang kuat di kawasan interference membina dan bunyi yang perlahan di kawasan interference memusnah. Rajah 5.62 menunjukkan imej yang dipaparkan pada skrin OSK. Okey, ini adalah lukisan corak gelombang interference. Jadi kamu pun kena berlatih lah. Berlatih pertama sekali untuk mengenali mana satu gelombang yang
mana satu kawasan cerah, mana satu kawasan gelap, apa dia yang di interference tu mana satu, kamu kena kenal pasti. Pertama sekali kamu tengok ni, yang apa, dalam gambar rajah ni, yang warna biru ni, warna biru dan warna merah tu adalah puncak. Sebab apa? Yang ni yang kedua, ini yang pertama kan. Yang pertama, ini yang kedua. Ni sumber pertama, ni sumber kedua. Jadi dia akan, ni dia punya kawasan puncak dia. Ni kawasan lembangan, kawasan puncak dan kawasan lembangan. Seperti mana kamu tahu bahawa gelombang kan dia bergerak macam tu kan, macam tu. Dan puncak, ni lembangan kan. Jadi kawasan puncaknya yang terang ni, yang sumber kedua, ni sumber pertama. Ni puncak, dan yang tengah ni adalah lembangan dia. Jadi akan ada jenis-jenis yang mana titik P ni pula, titik yang mana ni puncak bertemu puncak ni. Puncak bertemu puncak. Kamu nampak ni, ni kawasan puncak ni. Ni puncak bertemu pula dengan puncak, dia jadi titik P. Kan? Yang ni lembangan, bertemu juga lembangan kat sini, dia jadi titik Q. Kalau P, kamu nampak, yang ni puncak bertemu dengan puncak, dia jadi 2 kali puncak. A tambah A jadi 2A. Yang ni lembangan tambah dengan lembangan, dia jadi 2 kali lembangan. B tambah B jadi 2B. Tapi yang R ni, yang kamu tengok ni, tengah-tengah ni, ini adalah apa dia? Puncak bertemu lembangan. Puncak bertemu lembangan. Ibaratnya puncak bertemu lembangan macam tu. Dia akan jadi sifar lah. Sifar seperti mana kamu tengok ni, dia sifar. Jadi titik R ni adalah sifar. Titik-titik R ni adalah sifar. Maksudnya tidak ada, kalau macam bunyi, dia tak ada bunyi kat sini. Kalau kat sini kamu akan dengar apa? Sini bunyi lebih kuat lah. Sini bunyi lebih kuat. Sini puncak bertemu puncak. Sini puncak bertemu lembangan sini. Jadi tak dengar. Yang ni lembangan bertemu puncak bertemu puncak. Puncak bertemu puncak. Jadi bila kamu akan dengar ada garis anti-knot. Anti-knot ni tak berbunyi langsung. Ada garis knot. Ada garis anti-knot. Ada garis knot. Garis anti-knot, garis knot. Kalau knot ni maksudnya dia puncak bertemu lembangan. Dia jadi sifar lah. Sini tak kuat lah bunyi. Sedangkan garis anti-knot tu kamu akan bunyi dia lebih kuat. Kalau sini ada sumber bunyi pertama, sumber bunyi kedua, kamu dekat-dekat, kamu akan dengar yang ni garis knot ni, dia punya bunyi dia tak kuat. Bunyi sini jadi kuat. Ini bunyi tak kuat, di sini bunyi kuat. Dia berselang-seli macam tu. Sebab apa? Sebab di situlah di mana kamu akan dapat tengok berlakunya lembangan bertemu lembangan, dia lagi kuat. Puncak bertemu puncak, dia lagi kuat. Tapi kalau puncak bertemu lembangan, dia langsung tak bunyi. Okey, kita nak perbincangan seterusnya adalah kita nak bincangkan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi interference ni. Hubung kait antara pemboleh ubah dalam corak interference gelombang. Apa faktor-faktor dia yang boleh mempengaruhi corak interference gelombang ni? Yang pertama sekali, panjang gelombang. Panjang gelombang itu mempengaruhi lah. Dan juga jarak pemisahan antara dua sumber koheren. Jadi kamu bayangkanlah kalau macam dia lagi jarak, lagi jarak dia punya pemisahan, dia lagi nak bertemu tu lama sikit lah. Dia nak bertemu antara gelombang. Tapi kalau dia duduk jauh, duduk jauh, mungkin juga ambil masa untuk dia bertemu. Okey, X pula ialah pemisahan antara dua garis anti-knot dan garis knot yang bersebelahan. Okey, garis anti-knot dengan garis knot. Macam kamu tengok ni, ni garis anti-knot, ni garis knot. Jadi berapa jarak dia ni? Berapa jarak ni? Jarak dan D ni jarak tegak dari sumber koheren ke kedudukan X yang dilukis. Yang kamu tengok ni, X yang dilukis ni. Okey.
Dalam corak interference gelombang air, bunyi dan cahaya, pemboleh ubah iaitu panjang gelombang, yang mana A jarak pemisahan antara dua sumber koheren. X ni kat mana kamu nak letakkan X tu? Kalau kita tengok sini, sinilah X nya kan. Kalau kita tengok, dan D ni apa dia? D jarak tegak dari sumber koheren kedudukan X yang dilukis. Okey, X ni pemisahan antara dua garis antinot dengan garis not yang bersebelahan. Okey, yang saling bergantung kepada satu sama lain melalui aktiviti 5.12, kita dapat menghubung kait antara empat pemboleh ubah tersebut. Sebagai dia punya rumus dia, X adalah sama dengan panjang gelombang, darab D tu jarak antara sumber koheren dibahagikan dengan A. A tu apa dia? Jarak pemisahan antara dua sumber koheren. Okey, daripada hubung kait ini kita memperoleh panjang gelombang melalui rumus. Panjang gelombang sama dengan AX per D. Okey. Yang penting yang macam mana kita nak guna rumus ni dalam permasalahan soalan lah. Dalam soalan. Okey, rajah 5.65 menunjukkan dui celah yang menghasilkan corak interference pada skrin. Okey, kamu nampak ni interference pada skrin sini. Jarak di antara pinggir cerah yang bersebelahan ialah 4.5 mm. Okey, jarak ni antara dua pinggir ni adalah 4.5 mm. Berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan? Jadi kita tahu bahawa pemisahan yang ni antara sini dengan sini tu adalah 0.4 mm. Kalau mm kamu kena tukar kepada m. Itu satu. Kemudian jarak antara pinggir cerah bersebelahan iaitu x. Nilai x tu adalah 4.5 mm. Ni yang cerah ni dengan yang cerah ni, dua pinggir cerah ni jarak dia adalah 4.5 mm. Jadi kamu tu kena tukarkan kepada meter. Okey, jarak di antara skrin dengan dui celah. Skrin dengan dui celah. Yang ni, skrin yang ni dengan yang dui celah ni berapa? Berapa jarak dia? 3 meter. Jadi jarak di antara skrin dengan dui celah ni kita dah tahu 3 meter. Okey, jadi panjang gelombangnya ialah dengan macam mana? AX iaitu pemisahan celah ni didarabkan dengan apa? Jarak antara dua pinggir cerah yang ni. Jarak antara yang cerah ni dengan yang cerah ni. 4.5 dah 10 dah tukar tadi, dibahagikan dengan jarak antara dui celah yang ni dengan skrin ni. Okey, maka kamu akan dapatlah panjang gelombang. Macam itulah cara kita nak guna rumus panjang gelombang sama dengan AX dibahagikan dengan D. Okey, kita dah belajar interference gelombang. Tapi apakah sebenarnya kegunaan dia dalam kehidupan seharian kita dan apakah ia wujud dalam kehidupan seharian kita? Okey, seperti mana kamu tengok dalam buku ni, pengetahuan mengenai interference gelombang banyak digunakan dalam manfaat kehidupan. Rajah kehidupan harian kita, kamu tengok gambar rajah tu, contoh aplikasi interference gelombang air, cahaya dan bunyi. Jadi kalau kamu tengok dalam dekat kapal tu, dia ada luan berbuli. Luan berbuli ni luan berbuli yang depan ni. Mana-mana kapal pun dia akan ada ni depan tu. Apa tujuan luan berbuli ni? Okey, luan berbuli menjana gelombang air yang berinterference secara memusnah dengan gelombang air yang dihasilkan oleh haluan kapal. Hal ini menjadikan air di sekitar kapal lebih tenang dan mengurangkan seretan air. Jadi tujuan dia ni adalah untuk mewujudkan apa dia? Untuk mewujudkan gelombang. Gelombang tu bersifatnya dia akan berinterference dengan gelombang di bahagian tepi, kan?
Sebab apa? Sebab kapal ni bila mana dia lalu, dia pun akan menghasilkan gelombang, kan? Bila mana kapal tu lalu, dia lalu ke depan, bila dia lalu ke depan, dia pun akan menghasilkan gelombang. Jadi luan berbuli ni, bila mana dia pun ada, dia pun akan menghasilkan gelombang. Bila mana dia menghasilkan gelombang, dia bila mana interference, mungkin juga yang puncak bertemu lembangan, dia akan jadi sifar. Bila dia sifar, jadi air itu boleh lalu dengan laluan yang tenang. Tidaklah dia lalu, dia terpaksa lalu gelombang lembangan ke kawasan lembangan, dia ke dalam. Kalau dia jumpa gelombang puncak, dia ke atas, kan? Jadi bila mana adanya luan berbuli, maka dia boleh lalu je ke depan tanpa adanya gelombang yang besar lah, kan? Menyebabkan dia boleh lalu dengan tenang je. Okey. Kalau kamu tengok kanta pula, okey, salutan pada permukaan kanta anti pantulan menyebabkan cahaya terpantul berinterference secara memusnah. Salutan ini membantu menjadikan penglihatan lebih jelas dan mengelakkan pembentukan imej pada kanta mata. Jadi biasa sangat kalau kanta mata yang dulu-dulu lah, sebenarnya kamu akan dapat tengok adanya pembentukan imej. Kamu bercakap dengan orang pakai spek ni, dekat spek dia tu ada imej. Jadi sebenarnya bagi orang yang pakai spek tu, itu menyebabkan dia akan jadi tak jelas, kan? Jadi macam mana cara dia akan adakan salutan anti pantulan ni. Bila mana ada anti pantulan ni, maka interference secara memusnah tu akan wujud, akan ada. Jadi dia akan musnahkan interference, dia akan musnahkan gelombang-gelombang cahaya lah, menyebabkan apa, dia akan jadi dapat tengok dengan lebih jelas, kan? Jadi pembentukan imej dekat spek tu tak ada, kan? Jadi di mana itu jadi orang yang pakai spek itu akan nampak dengan lebih jelas lah, dan lebih terang. Okey, sistem mikrofon dan pemancar pada fon kepala yang digunakan di kapal terbang menghasilkan gelombang bunyi yang berinterference secara memusnah dengan bunyi sekeliling yang hingar. Jadi jika kamu berada di tempat kapal terbang ni, memang bunyi dia bising lah. Jadi bila mana dia sendiri, mikrofon ni dengan pemancar dia ni, dia boleh menghasilkan gelombang yang mana bersifat memusnah. Dia akan musnahkan interference, yang dia musnahkan gelombang-gelombang yang ada yang datang dekat dia. Jadi dia sendiri dapat mendengar dengan lebih jelas, dan dia pun boleh bercakap dekat mic ni pun, orang yang dengar tu pun lebih jelas. Sebab apa? Gelombang yang datang ke arah dia tu dimusnahkan dengan interference memusnah. Jadi itulah antara kegunaan-kegunaan interference, interference gelombang bunyi lah, kan, yang digunakan. Paling penting sekali kamu tengok ni gambar ni, kan, luan berbuli ni, kan. Biasa sangat soalan dalam mengenai luan berbuli.